KPM. Bahan-bahan semua cukup. Baik. Kain anduh dah. Siapa pula call ni? Bob. Bob, Assalamualaikum. Awak positif, Bob? Biar betul. Ada apa-apa perubahan tak? Ada perubahan? Kalau macam tu saya kena tanya cikgu ni. Okey, Bob. Awak kekal tenang Aduh. Kawan saya positif ni, macam mana ni? Tapi sebelum tu, jom kita saksikan siapa cikgu kita pada hari ni. Cikgu! Aduh, cikgu. Bob, kenapa Puas ni, saya Bob? cari cikgu. Aduh, Alamak. cikgu. Saya Mengata-ngata saya cari cikgu. Saya dari pagi tadi ada di sini, Bob. Ya ke? Cikgu, kawan saya Bob, cikgu. Dia positif, cikgu. Aduh, hai. Ya betul. Betul, cikgu. Fizi? Siapa yang positif? Kawan saya, cikgu. Nama dia Bob. Oi, bahaya. Apapun, hari ini kita bagi sedikit pendedahan, sedikit information tentang apa yang akan berlaku kalau seorang tu sudah mengalami positif dan kita tengok perubahan-perubahan yang dia alami sekarang. Itulah dia. Sebelum tu kita juga akan tengok tanda-tanda supaya kita dapat kaitkan tanda-tanda COVID positif dan perubahan yang dialami oleh pesakit berkenaan. Ya. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua yang sedang menonton Core Curriculum di Didik TV KPM. Saya Fizi akan bersama-sama dengan anda sekarang ini, bersama-sama dengan Abang Fizi sekarang ini. Kita ada Cikgu Muru daripada Bulan Sabit Merah Malaysia. Cikgu, apa khabar, cikgu? Sihat? Sihat, cikgu ya? Cikgu yang hebat. Baik, cikgu. Sebelum tu, cikgu, kita kena jaga kita. Nak pesan kepada semua yang sedang menonton kurikulum Didik TV KPM ni agar dapat jaga jarak, dapat jaga SOP yang paling penting. Nampak tak macam kami pakai ni? Kita pakai pelitup separuh muka dan kita pakai apa ni, cikgu? Pelitup muka. Pelitup muka. Tapi, ini dia. Ini gel yang paling ajaib sekali, cikgu, sekarang ni. Kita ada gel pembasmi kuman dan harapkan semua dapat jaga diri, dapat jaga SOP di mana jua kalian berada. Hari ini saya nak bagi sedikit lagi info tentang pingat. Saya tahu anda akan kekal dengan bulan sabit selama-lamanya. Jika dah dewasa, dah masuk universiti, keluar universiti, dah kerja, pun akan kekal bersama bulan sabit. Mari kita melihat pingat kebaktian terpilih. Dalam bahasa Inggeris kita sebut Excellent Service Medal. Pernah dengar tak? Dewasa ni terpilih, cikgu ya. Excellent service. Service yang terbaik, terunggul. Baik. Pingat ini dianugerahkan oleh pengurusi kebangsaan dengan sokongan jawatan kuasa anugerah. Siapa yang dapat? Siapa, cikgu? Itu dia. Yang telah melengkapkan perkhidmatan yang terpilih. Sangat baik punya perkhidmatan. Baik. Sekurang-kurangnya 10 tahun selepas perkhidmatan melepasi had umur 18 tahun. That means after 18 years old, selepas 18 tahun, berkhidmat secara bersungguh-sungguh, secara berhemah selama 10 tahun. Baik. Anda layak untuk memohon ataupun layak untuk dipertimbangkan untuk diberikan Excellent Service Medal ataupun pingat kebaktian terpilih. Okey. Baik. Fizi. Tengok sekarang kes semakin berkurangan. Kenapa kawan-kawan kita masih yang dapat COVID? Itulah, positif? cikgu. Kalau kita lihat statistik sekarang ni, kes aktif semakin berkurang. Akan tetapi, cikgu, ramai kawan-kawan saya sekarang ni yang dijangkiti oleh COVID-19. Dan ramai juga kawan-kawan saya sekarang ni yang tak tahu nak buat apa ni, cikgu. Fizi, saya just bincang dengan Fizi. Tengok sekarang, kita masih berada dalam konsep norma baru. Fizi. Betul. You akur tak dengan apa kata saya? Saya memang akur, cikgu. So, tapi
apa berlaku? Tengok diri kita. Kita berdua cukup. Betul. Dengan pelitup muka, dengan pelindung muka, semua kita pakai. Sampai dia punya penutup muka kita ni sampai 2 lapis kita pakai. Okey. So ini menunjukkan kita kena terima perubahan yang kita alami sekarang. Tapi berapa orang yang alami? Dengar berita restoran sudah buka, ramai-ramai pergi. Tapi betul lah cikgu, sekarang ni ramai kawan-kawan saya bila restoran mamak dah buka, ramai yang lepak ramai-ramai cikgu. Satu meja ada 5-6 orang cikgu. Penjarakan dah tak ada, SOP dah tak ada cikgu. Dia tak pakai dah penjarakan. Saya dah cerita dalam episod-episod dulu, kalau kita cuci tangan, pakai penutup muka, pelitup muka, jaga distance. Betul. Masalah COVID-19 ni sekurang-kurangnya dapatlah Diputuskan. Okey, dalam under our control. Sekarang dia jadi out of control kerana kita tak ambil kisah sangat. Okey. You boleh keluar, boleh rentas daerah, boleh pergi mana dan sebagainya, tapi you kena jaga. Okey, Fizi. Baik cikgu. Kita akan bincang lebih lanjut tentang topik ini Selepas ini cikgu. selepas. Boleh? Kita rehat seketika. Kita kembali selepas ini di Core Curriculum Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, selamat kembali menonton Core Curriculum di Didik TV KPM. Hai, saya Fizi masih lagi bersama-sama dengan Cikgu Muru. Hari ini kita dalam bersatuan, bukan bersatuan cikgu ya, Bulan Sabit Merah Malaysia, BSMM. Kalau tadi Abang Fizi dah beritahu ada kawan Abang Fizi ni yang dah positif, cikgu. Macam mana cara-cara kita nak ketahui gejala positif COVID-19 ni cikgu? Soalan yang sangat bijak pada senario ini. Betul cikgu. Okey. Bukan ramai nak tanya. Ramai tak nak tanya. Sebab takut nak tanya. So untuk itu, saya nak bagi tahu kebanyakan remaja kanak-kanak yang dijangkiti COVID-19 tidak ada gejala. Itulah Itu yang cikgu. bahaya. Dan hanya mengalami gejala-gejala ringan. Sekiranya remaja tidak mengalami gejala, Baik. namun kita masih boleh melihat beberapa tanda untuk kita berwaspada. Nombor 1, batuk berpanjangan selama 7 hari. Oh, batuk cikgu ya? Batuk saja, batuk kering. Asyik batuk. Cuba you batuk. Contoh batuk. Contoh. Baik cikgu. Okey. Seterusnya, demam. Boleh Lepas tengok. batuk demam pula cikgu ya? Demam panas. Menggigil. Okey. Lepas tu berhenti. Datang balik. Okey. Seterusnya, mangsa juga mengalami sakit kepala. Aduh, sakitnya kepala. Dia akan pegang kepala dia. Okey. Mangsa akan pegang kepala dia. Okey. And then di sini kekurangan oksigen pada lungs atau paru-paru. Dia mangsa juga mengalami sesak nafas. So rhythm dia sudah lari. Tengok senario dia. Okey. Baik cikgu. Dan seterusnya mangsa mengalami cirit-birit. Weh, cirit-birit pun You salah akan satu gejala perasan, cikgu ya? Salah satu gejala dia. Tanda kelima. Baik. Cirit-birit ni, yalah, dia dah sesak nafas, dah demam, dah sakit kepala, sekarang cirit-birit pula. Selesa ke tak selesa? Memang tak selesa lah cikgu. Seterusnya, tanda seterusnya adalah muntah. Real muntah, bukan rasa nak muntah, real muntah. Memang muntah. Memang muntah, dia akan muntah. Okey. Dan bila semua ini berlaku, dengan muntah, dengan demam, dengan sakit kepala, dengan rasa susah nak bernafas, sukar untuk bernafas, kelesuan akan datang tanpa diundang. Itulah. Okey, mangsa rasa lesulah, tired. Dengar tu Okey? kawan-kawan. Itu you kena dapatkan kepastian supaya dengan adanya gejala-gejala begini kita boleh putuskan rangkaian dan kita akan cerita seterusnya dalam segmen-segmen lain. Baik. Bagaimana kita nak kuarantin. Sekarang hari ini saya dah bagi tahu gejala COVID-19 positif. Okey? Baik cikgu. Faham? Faham cikgu.
Kita akan sambung lagi Baik. dalam segmen yang Seterusnya. Ya, kita rehat seketika. Kita kembali selepas ini di Core Curriculum Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, selamat kembali menonton Curriculum di Didik TV KPM. Abang Fizi kat sini bersama-sama dengan Cikgu Muru daripada Bulan Sabit Merah Malaysia. Kita bercerita tentang bagaimana kita nak mengenali gejala-gejala pesakit positif COVID-19, Cikgu. Dan apa yang diorang rasa, apa perubahan dalam diri kan, Cikgu, kan? Tadi dalam segmen tadi, Baik, cikgu. kita dah mengenali gejala-gejala yang dialami oleh pesakit COVID-19 positif. Saya dah cerita banyak jugalah gejala-gejalanya. Antaranya sakit perut, muntah-muntah, demam, batuk sesak nafas, hilang sesak diri rasa, nafas. diri bau. Bagus, Ayu. Ya, Cikgu. Okey, semua itu gejala. Kita dah tahu dah. Now, orang yang selalu bergejala, ada kontak rapat, dia akan kuarantinkan diri. Sekarang kita jangan salah tafsir. Orang yang kuarantinkan diri, dia akan mengalami perubahan. Ingat bila dah gejala, ada dah dapat gejala COVID-19 positif, seharusnya pesakit berkenan perlu kuarantinkan diri. Betul, Cikgu. Apabila dia kuarantinkan diri, kita ahli keluarga, kita kenalah menerima perubahan yang dialaminya. Mari kita lihat satu persatu perubahan yang dialaminya. Okey. Nombor satu, Ya, Fizi. Cikgu. You kata kawan you kan? Ha. Bob. Okey. Sekarang ini simulasi. Sekarang kita ada Cikgu Badrul di depan kita ni. Bayangkan Cikgu Badrul sekarang ni sedang dikuarantin di rumah. Dia kuarantin diri sendiri. Okey. Baik, Cikgu. Selalunya ini bukan ikut turutan, simulasi saja. Pesakit COVID-19 dia akan rasa bersalah. Bersalah, Cikgu, ya. Communicate dengan dia, tengok. Cikgu Badrul. Cikgu Badrul. Cikgu rasa bersalah ke? Dia rasa bersalah lah, Cikgu. Dia Betul lah. rasa bersalah. Kenapa dia rasa salah? Bersalah tu kenapa? Kenapa, Cikgu? Dialah menjadi ejen yang membawa COVID-19 ni kepada ahli keluarga dia. Aduh. Untuk rakan-rakan kerja dia. Dia rasa dirinya bersalah. Itu yang tengok mangsa kita ni. Tengok. Dia dapat lihat apakah perasaan mangsa bersalah. Okey? Baik, Cikgu. Daripada muka kita dapat lihat. Ekspresinya, Cikgu. Nombor dua, Baik. mangsa juga akan rasa takut. Takut, Cikgu. Tengok dia. Takut betul, Cikgu Badrul ni. Dia takut kerana sekarang apabila dia kuarantin di rumah, pendapatan dia terjejas. Betul. Mata pencarian dia tak ada dah. Okey, dia juga fikirkan macam mana ahli takut. keluarganya akan diuruskan. Betul, Cikgu. Okey, anak-anaknya macam mana? Pelajaran terganggu. Semua ini akan membuatkan mangsa yang kuarantin di rumah rasa takut. Okey? Baik, Cikgu. Seterusnya, sedih dan kecewa. Kenapa dia sedih? Kenapa dia rasa sedih? Kenapa dia rasa kecewa, Cikgu? Dia kecewa kerana tidak boleh menjalankan tugas harian. Kalau dia murid sekolah, tak lagi sekolah. Kesinambungan pembelajaran akan terganggu. Ganggu. Okey. Sebab tu dia rasa sedih. Kita dapat melihat ekspresi mangsa kita pada hari ini. Sungguh pun ini ialah simulasi. Kita dapat lihat dengan nyata sekali Baik. perubahan yang dialami. Tengok wajah dia. Wajah sedih. Sedih bercampur dengan kecewa. Kecewa dan sedih. Dua-dua selubungi muka pesakit COVID-19. Okey? Itulah dia. Seterusnya juga, PZ, Ya, Cikgu. cuba tanya dia, marah ke tak marah? Cikgu Badrul. Cikgu Badrul. Cikgu okey tak okey ni, Cikgu? Ya, apa hal? Alamak. Kau selanting ni. Aduh, Cikgu, sabar. Betul-betul dia marah lah, Cikgu. Cikgu duduk, Cikgu duduk. Cikgu duduk. Aduh, hai. Betul lah, Cikgu. Dia cepat marah lah, Cikgu. Itulah, saya test saja, PZ. Orang yang
COVID-19 positif yang selalu kuarantin di rumah, dia jadi muram, dia jadi cepat marah kerana tension yang dialami oleh mangsa tersebut, Itulah. pesakit tersebut. Tengok tu. Jangan ganggu mereka. Baik cikgu. Cikgu Bang- sabar cikgu ya. Cikgu. Okey. Mangsa juga Cara. mengalami gangguan tidur. Tengok mangsa. Mereka dia tidur. Macam tak boleh cikgu. Tengok tu. Nak tanya kan nanti dia marah. Ha. Tengok main telefon pula. So dari sini kita sebagai ahli keluarga, kita mestilah berhati-hati. Cuba tak ulur makanan untuk dia. Oh, okey cikgu. Bagi Sebab tengok tadi selit- kawan saya Bob yang positif tu cikgu, dia cakap dia cepat lapar. Lapar je. Saya cuba ya. Cuba Bad- bagi makanan. Cikgu Badrul, jangan marah saya tau. Cikgu nak air tak? Air cikgu? Air? Ha? Makanan tak ada makanan. Oh, marah betul. Makanan cikgu ya. Nak cikgu. Hai. Amboi. Woi. Lapar betul cikgu. Nasib baik dia tak lupa doa cikgu. Bagus tu. Cikgu, pelan-pelan cikgu. Para penonton di rumah, kalau selera makan menjadi-jadi, kita perlulah melayan mereka. Betul. Sebab sudahlah dia kuarantin di rumah, dia berada di dalam rumah pada satu jangka masa yang Sangat. agak panjang. Okey, inilah perubahan-perubahan yang paling ketara. Dari tak ada selera makan, ada selera makan Betul. yang menjadi-jadi. Dan ingat, kita kena akur sebagai ahli keluarga kita, mungkin anak kita, mungkin bapa kita, mungkin kakak kita, ibu kita. Berhati-hatilah dengan perubahan yang dialami oleh pesakit semasa atau dalam tempoh kuarantin di rumah. Cikgu. Tengok tu, Cikgu Badrul. Selera betul dia makan cikgu ya. Itulah antara perubahan yang dialami oleh mangsa kuarantin atau pesakit yang kuarantin di rumah. Saya dah tadi sembang banyak. Betul, Saya dah cikgu. beri beberapa contoh yang sangat nyata orang yang mengalami perubahan apabila kuarantin di rumah. Baik cikgu, antara nilai-nilai murni yang boleh kita belajar sepanjang kita bersama-sama ni cikgu. Okey. Saya nak ambil nilai murni yang kait rapat dengan keadaan kuarantin di rumah. Okey. Para pelajar, anda kena tahu bagaimanakah perasaan mangsa atau pesakit yang kita kuarantinkan ni. Dia kuarantin sendiri secara sukarela. Betul. Tapi kita tak boleh sisihkan dia. Semua keperluan-keperluan hakiki dia seperti makan, minum, pakaian, semua tu kita perlu uruskan untuk dia. Perlu jaga cikgu. Jagalah. Tapi kita sebagai anak ataupun kita sebagai orang yang menyediakan makanan, kita kena jagalah. Kita jaga kita. Tetapi hakikatnya pesakit itu perlulah diberi makan, perlulah diberi pakaian yang sesuai, apa saja keperluan dia, handphone ke ataupun bahan bacaan, TV dan sebagainya. Jangan menafikan perkara-perkara yang dia rasa perlu, jangan menafikan. Betul. Okey. So kita kena prihatin. Nilainya di sini adalah prihatin. Elemen atau nilai prihatin perlu sewajarnya kita mempraktikkan apabila pesakit COVID-19 dikuarantin di rumah. Sungguh pun pesakit mengalami banyak perubahan, tapi kita terima sajalah seadanya dan kita layan pesakit tersebut. Betul. Sehinggalah pesakit tempoh period kuarantin ini tamat. InsyaAllah. Baik, terima kasih kepada Cikgu Muru. Terima kasih kepada Cikgu Badrul kerana sudi bersama-sama dengan kita. Satu perkongsian yang sungguh baik yang harus kita amalkan bersama-sama. Ingat, Abang Fizi nak pesan, jangan sisihkan pesakit COVID-19. Ya, kita harus prihatin dan kita harus menyelami apa perasaan yang mereka alami. Baiklah kawan-kawan, jaga diri baik-baik. Semoga kita semuanya terhindar daripada sakit COVID-19 ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
TV KPM